Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Musa apa? 66 nak. Oktober 66. 66 lah. Qadim dan azali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu tabaraka ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumi fi daril amin. Qadim dan azali. Ini ada khilaf lah di segi perbincangan ulama mutakallimin. Sebahagian ulama mengatakan keduanya adalah sama makna. Qadim tu azali, azali tu qadim. Sebahagian ulama mengatakan keduanya adalah sama makna, iaitu sesuatu yang tiada permulaan baginya. Sama ada perkara ada ataupun tiada. Iaitu dikatakan zat dan segala sifat-sifat Allah Ta'ala sebagai sama ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah adalah qadim lagi azali. Inilah pendapat yang mu'tamad. Jadi kalau tersebut saja zat, sifat, maka itu adalah qadim lagi azali. Perlu diketahui maksud ada dan tiada di sini adalah nisbah penetapan akal pada 4 jenis sifat dahulu, iaitu dikatakan sifat subutiyah, salbiyah, hal, ada jenis ghair mawjud, subutiyah, nafsiyah tu, salbi, salbiyah, hal, yakni maknawiyah adalah jenis ghair mawjud, bangsa tiada, benda tak ada. Dan sifat-sifat mawjudi dikatakan jenis mawjud, bangsa ada, iaitu sifat ma'ani. Adapun zat semata-mata dikatakan jenis ada. Semua pembahasan ini adalah fardu kifayah. Dan B, sebahagian yang lain mengatakan, sebahagian daripada kalangan ulama mutakallimin mengatakan ada perbezaan pada qadim dan azali. Qadim artinya sesuatu yang tiada permulaan pada perkara yang ada sahaja. Itu nama qadim, iaitu zat Allah serta sifat-sifatnya, kudrat dan qadim. Jadi zat dan kudrat Allah, iradah Allah, hidup Allah, haya, sama wasal kalam adalah qadim. Sebab dia benda yang ada, dia ada sesuatu yang ada. Azali artinya sesuatu yang tiada permulaan, sesuatu yang tiada permulaan pada perkara yang ada, seperti zat Allah Ta'ala dan juga sifat iradahnya adalah qadim. Pada perkara yang tiada, seperti sifat kaunuhu Ta'ala qadiran, itu adalah azali. Kalau qadim, seperti zat Allah Ta'ala serta sifatnya, sifat ma'ani. Adapun kalau disebut azali, ia adalah sifat kaunuhu Ta'ala qadiran, yakni apabila adanya Allah Ta'ala itu bersifat-sifat kudrat, maka melazimilah dia itu yang mempunyai kuasa, hal keadaannya berkuasa. Hasilnya qadim itu khas dan azali itu am. Maknanya tiap-tiap qadim itu boleh disebut azali dan tidak boleh tiap-tiap azali disebut qadim, iaitu dikatakan zat dan segala sifat ma'ani Ta'ala adalah qadim lagi azali. Tidak dikatakan segala sifat nafsiyah, salbiyah dan maknawiyah sebagai qadim, bahkan sebut azali sahaja. Itu dari segi khilaf lah. Jadi kalau tuan-tuan rasa pening nak memahamkannya, tuan-tuan pegang pada pendapat yang pertama tadi, yang mu'tamadnya qadim ke azali, itu adalah benda yang sama juga, yakni adanya tiada permulaan. Baik. Ketiga, kenyataan yang berdiri pada zat Tuhan bermaksud
tidak sekali-kali sifat kuasa Allah Ta'ala boleh berpisah daripada zatnya. Kuasa Allah Ta'ala tidak boleh berpisah daripada zatnya, kerana kudrat adalah sifat wujudiah, sifat yang bangsakan ada. Kalau sifat yang bangsakan ada, kudrah, iradah, ilmu dan sama besar kalam itu, kalau Allah Ta'ala bukakan hijab kita, nescaya kita akan melihat zat yang bersifat itu. Sekira-kira kalau dibukakan penglihatan mata di akhirat kelak, kita akan dapat melihat dengan mata dan seluruh tubuh kita sifat kudrat ada pada zat Tuhan yang layak dengan kebesarannya. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Tak kita ketahui. Peringatan. Anda hendaklah kiaskan, iaitu bandingkan kenyataan-kenyataan dan penerangan-penerangan di atas dengan sifat iradah, dengan sifat kehendak, ilmun, hayah, sama basar kalam yang akan datang kenyataannya, kerana pengertian-pengertian dan huraian-huraian sifat tersebut adalah bersamaan dengan pengertian-pengertian dan huraian sifat kudrat. Tetapi hanya kenyataan akhir nombor 4 berbeza antara satu sama lain bagi tiap-tiap satu sifat. Cuba lihat nombor 4 ni. Kenyataan yang dia mengadakan tiap-tiap yang ada dan menyadarkan tiap-tiap yang tiada dengan bertujuan iradah, bermaksud ta'alluq. Apa itu ta'alluq? Tugas ataupun fungsi, bidang tugas. Iaitu sifat menuntut sesuatu perkara yang lebih, atau dikatakan melazimi oleh sifat akan sesuatu perkara yang lain selain daripada tugasnya, berdiri pada zat. Seperti sifat kudrat, kuasa adalah berdiri pada zat Tuhan. Maksudnya sifat kuasa ada pada zat Tuhan selain daripada tugasnya berdiri, yakni ada pada zat Tuhan. Kalau kata apakah fungsi, kalau tuan-tuan susah nak faham tugas tu, tuan-tuan beri nama bidang kuasa ataupun fungsi. Sifat kudrat adalah berfungsi ataupun bidang kuasanya pada zat Tuhan. Setiap daripada tugasnya, bidang kuasanya ataupun fungsinya berdiri pada zat Tuhan. Dia mempunyai berdiri pada zat Tuhan, ada pada zat Tuhan, ya. Selain daripada fungsinya berada pada zat Tuhan, begitu mudah fahamlah. Selain daripada fungsinya ada pada zat Tuhan, berdiri itu tuan-tuan tukarkan ada. Tugas tuan-tuan tukar kepada fungsi. Selain daripada fungsinya berada pada zat Tuhan, dia mempunyai suatu perkara yang lain lagi, atau perkara yang selebihnya, iaitu mengadakan dan meniadakan segala fungsi, segala makhluk, menjadikan dia menghapuskan segala mungkin, Jadi kuasa Allah Ta'ala itu dia berfungsi pada zat Tuhan, berada pada zat Tuhan, dan ia mempunyai sesuatu perkara yang lain lagi. Bukan hanya sekadar berada pada zat Tuhan, tetapi dia berfungsi untuk mengadakan dan meniadakan segala makhluk, menjadikan dan menghapuskan segala mungkin. Mungkin ni sesuatu yang boleh ada, boleh tak ada. Itu dipanggil ta'alluq tu. Tugas bidang tugas ataupun fungsi. Perkara yang lebih itu dinamakan ta'alluq. Kita kata sifat kuasa Allah Ta'ala ada pada zat Allah. Sifat kuasa Allah ada pada zat Allah. Dalam masa sama dia ada buat lebih. Apa dia maksudnya? Perkara yang lebih itu yang dipanggil ta'alluq tu. Oleh kerana susah untuk menterjemahkan makna yang sesuai dengan kalimah ta'alluq pada perbahasan ini, maka bolehlah kita terjemahkan ta'alluq bermakna tugas ataupun kerja bagi sifat-sifat selain daripada tugasnya berdiri pada zat, ataupun bidang kuasanya ataupun fungsinya. Itu nak memudahkan faham tu. Terjemahan ini untuk memudahkan faham anda. Hanya sifat ma'ani yang 6 sahaja mempunyai ta'alluq, iaitu kudrah, iradah, ilmun, sama, basar dan kalam. Tidak termasuk hayah. Jadi kalau kita kata bicara tentang ta'alluq ini hanya pada sifat ma'ani, dan daripada sifat ma'ani itu 6 sahaja yang ada bicara tentang bab ta'alluq ini. Bidang kerja, bidang
fungsinya sifat-sifat itu. Tidak termasuk haya. Baik, cuba lihat sifat-sifat yang bertakluk 68 ni. Walaupun bicara takluk ini bukan fardu ain, tetapi amat baik bagi kita untuk memahaminya kerana ia akan memaskan kita punya kepahaman. Walaupun tidak daripada bidang fardu ain, dia fardu kifayah saja. Tapi amat baik bagi kita yang belajar ini untuk terus mendalami tentang takluk Allah Ta'ala ni, bidang kuasa ni itu. Sifat-sifat yang bertakluk ada 6 Qudrat, iradat, ilmun, sama', basar, kalam. Qudrat artinya kuasa. Takluk, dia panggil takluk taksir. Takluk taksir situ, iaitu berkesan pada mengadakan dan menyadakan mungkin perkara yang jaiz sahaja. Dia kuasa Allah Ta'ala ini, dia berfungsi ataupun bidang tugasnya ialah mengadakan dan meniadakan mungkin. Mungkin sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Seperti kita ni lah, makhluk ni. Perkara mungkin, yakni perkara yang jaiz saja, yang harus sahaja. Boleh ada, boleh tak ada. Kalau tuan-tuan faham ini, timbul soalan. Allah tu berkuasa? Ya, Allah berkuasa. Kalau ditanya orang daripada non-Muslim lah, ataupun bisikan syaitan, Allah berkuasa? Ya, Allah berkuasa. Boleh tak Allah yang dikatakan berkuasa itu menciptakan Tuhan seperti dia? Nak kata tak boleh, lemahlah Tuhan tu. Nak kata tak boleh, lemah. Nak kata boleh, lah ada sekutu pula. Nak diam gitu. Maka jawapannya apa? Allah tidak buat pekerjaan seperti itu. Itu jawapan dia. Sebab apa? Sebab kuasa Allah itu hanya bertakluk kepada sesuatu yang jaiz. Jaiz ni boleh ada, boleh tak ada. Bukan mesti kena buat. Jadi Allah tidak buat pekerjaan seperti itu. Ini kadang-kadang ada bisikan syaitan. Sebab itu dalam bab akidah, dalam bab wahwas, yang paling bahaya sekali lah wahwas tentang akidah. Siapa ciptakan Allah? Siapa ciptakan langit? Kita kata Allah. Datang bisikan syaitan lagi. Sebab wahwas tu daripada syaitan. Siapa ciptakan bumi? Allah. Siapa ciptakan antara langit dan bumi? Allah. Siapa ciptakan Allah? Jam kita. Ya tak ya juga kan mainan. Mudah kita terfikir itu hanya ada golongan-golongan seperti etis, freedom ni, mereka kata kalau matilah habislah. Hidup dengan sendiri dia. Macam mana boleh hidup dengan sendirinya? Walaupun bahasa sains kata semula jadi, tetapi kita belajar tauhid, yang dikatakan semula jadi itu memang ada yang menjadikan dia. Yang pencipta itu Allah Ta'ala. Para saintis pun tak menafikan bahawa bila melihat keunikan, keindahan penciptaan alam ini, maka mereka pun mengatakan alam ini seperti dalam laut ada sungai, kan? Laut, masin dengan tawar tak bercampur, ada garisan. Malah ahli sains pernah mengkaji, lihat rupanya dalam laut itu pun ada sungai lagi. Jadi siapa pencipta ni? Maka mereka pun mengatakan inilah pencipta yang hebat. Itulah. Sepatutnya tukar saja nama itu kepada Allah. Bagi kita orang Islam, tahulah itulah Allah. Bagi orang sains tak sebut Allah, nanti ramai pula masuk Islam. Dia kata pencipta yang hebat. Dalam Quran, itulah Allah. Itu kerana keegoan mereka lah. Tidak mahu menerima hakikat sebenarnya. Dan keduanya iradah, artinya berkehendak. Dipanggil takluk takhsis, daripada perkara khusus tertentu, yakni menentukan dan membezakan tiap-tiap mungkin yang akan jadikan ataupun tiada. Itu iradah tu. Dipanggil takluk takhsis, nak tentukan ini akan jadi ke tidak.
Boleh buat ke tidak? Kita nak jadikan ke tidak? Itu taksis menentukan. Ilmu pengetahuan daripada takluk inkishaf, iaitu terang dan meliputi pengetahuannya pada tiap-tiap sesuatu. Jadi ilmu Allah Ta'ala ini dia berfungsi untuk mengetahui sesuatu. Bermakna tidak ada sesuatu pun yang tak diketahui. Kalau takluk iradah tadi berfungsi ataupun bidang kuasanya itu untuk menentukan, untuk mengkhususkan sesuatu perkara itu, dijadikan ataupun tidak. Adapun sama pendengaran di tempat takluk inkishaf, yakni terang dan meliputi pendengarannya tiap-tiap sesuatu yang ada, yang mewujud. Apa yang diciptakan itu, sesuatu yang diciptakan itu, yang ada itu, dia mesti mendengarnya, yang ada. Bermakna kalau dah hancur, berkecai, atau nenek moyang kita dah meninggal, dah tak ada dah, itu tak ada. Tidak bertakluk kepada sesuatu yang tiada. Jadi dia berfungsi untuk mendengar sesuatu yang ada. Benda yang tak ada, tak ada lah. Adapun sama mendengar. Baik. Basar, penglihatan. Inkishaf, iaitu terang dan meliputi penglihatannya tiap-tiap sesuatu yang ada. Yang tak ada, tak ada. Dia tak akan melihat benda yang tak ada. Benda tak ada, nak lihat apa? Benda yang ada sahaja yang dilihat. Kalam artinya berkata-kata. Takluk dilalah, iaitu menunjukkan kepada perkara yang wajib, mustahil dan jaiz. Menunjukkan perkara yang wajib, mempunyai bidang tugasnya bertakluk, yakni berfungsi untuk menunjukkan perkara yang wajib, mustahil dan jaiz. Catatan, kesemua huraian takluk tersebut akan didapati dalam pembahasan sifat-sifatnya. Sifat hayah tidak mempunyai takluk kerana ia mempunyai sebagai syarat. Ianya sebagai syarat bagi kewujudan kepada semua sifat ma'ani yang lain. Kalaulah tidak ada sifat hayah, sifat hidup, maka sudah tentu tidak ada sifat-sifat yang lainnya. Baik, seterusnya iradah. Antara sifat yang kedua, daripada susunan pengajian, dia adalah yang kedua. Selepasnya iradah, selepas kuasa, kudrat. Tapi jangan kita beriktikad nama Allah, sifat-sifat Allah ni tersusun pada diri Allah Ta'ala satu-satu. Mula-mula ada kudrat dulu, selang beberapa minit nanti ada sifat iradah. Tak begitu. Ini hanyalah susunan dalam kitab sahaja. Allah Ta'ala tu wujudnya itu dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada mana-mana sifat yang mendahului atau terakhir antara satu sama lain. Iradah artinya menghendaki Allah Ta'ala. Fahamlah kita kalau Allah menghendaki, semua perkara pun atas kehendak Allah. Kita bangun malam berdoa, pagi-pagi sejuk, atas kehendak siapa tu? Kehendak Allah. Tu tak ada taksis tadi. Dia lah yang menentukan dan membezakan tiap-tiap sesuatu tu ada ataupun tidak. Atas kehendak Allah. Maksudnya Allah Ta'ala menetapkan sesuatu menurut kehendaknya. Mustahil ada sesuatu yang tidak menurut kehendaknya. Dan mustahil Allah Ta'ala dipaksa oleh kekuatan lain untuk melakukan sesuatu perkara dengan sifat iradah. Allah Ta'ala menentukan dan menetapkan segala perkara yang harus, yang dipanggil al-mumkinat. Al-mumkinatul mutaqabilat. Yakni mungkin berarti perkara yang bersamaan di antara ada dan tiada pada pertimbangan akal. Sebut saja mungkin ataupun mumkinat, jamak dia, pluralnya mumkinat. Sesuatu yang boleh ada, boleh tiada pada pertimbangan akal. Misalnya Ahmad akan beroleh anak. Maka anak Ahmad itu dikatakan perkara yang mungkin. Kerana anak itu boleh wujud, belum wujud lagi. Belum wujud lagi. Jadi mungkin. Mungkin. Benda yang mungkin boleh. Mungkin mutaqabilat al-mumkinatil mutaqabilat, yakni mungkin yang berlawanan ada 6 bahagian. Ada dengan tiada. Segala sifat, iaitu segala perangai, warna dan sebagainya. Segala masa, tahun, bulan, minggu, hari, jam, minit dan saat. Segala tempat, negara, negeri, daerah, kampung, dusun dan sebagainya. Segala pihak, atas, bawah, depan, belakang, kanan,
luar dan dalam. Segala kadar, panjang, pendek, kecil, besar, berat, ringan dan sebagainya. Ini adalah semuanya ada ciptaan. Sifat-sifat ciptaan apa dia? Boleh ada, boleh tak ada. Segala sifat apa? Seperti sifat perangai, warna, panjang, lonjong, tahun, berkait dengan masa, berkait dengan tempat, berkait dengan pihak, jihah, kiri, kanan, depan, belakang, luar, dalam, perkara kadar, panjang, pendek, besar, ringan dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat makhluk. Jadi sebab itulah kita tak boleh nak kata Allah tu duduk di atas. Sebab apa? Tu nombor 5 tu. Berpihak. Tak boleh kata Allah duduk di atas. Walaupun kita berdoa, tapak tangan hadap ke atas. Tapi tak boleh kita kata Allah tu di atas. Ini adalah kiblatnya doa. Kiblat doa, kita berdoa, tapak tangan menghadap ke atas. Itu kiblatnya, kiblat berdoa. Kita semayang, kiblatnya ada kiblat lah kita kata. Kita mendada, kita menghadap kiblat. Kalau berdoa, tapak tangan menghadap ke atas. Itu adabnya berdoa. Jangan kita kata bukti Allah di atas sebab tapak tangan menghadap ke bawah. Bagaimana pula kalau Pak Imam itu baca doa tolak balak, dia pusing ke belakang pula. Bermakna Allah turun ke bawah pula. Tak begitu jadinya. Tidak. Kalaulah orang sufi berkata, hati ini tempatnya Allah. Bahasa tu kan bahasa kias tu. Kalau orang jiwang ni kuat, fahamlah makna tu. Engkau setiap masa ada dalam hatiku. Bila masa dia masuk? Ini bahasa orang mempunyai jiwa. Orang yang mempunyai jiwa ini indah. Bahasa tuturnya tu, kiasannya, Masya Allah. Itu kalau orang tak jiwa sastra tak masuk tu. Memang tak masuk. Bagaimana seorang bercinta boleh berkata, belahlah dadaku. Belahlah dadaku, robeklah jantungku. Engkau akan melihat dalam jantung itu ada tersemat dirimu. Kita pun, ya ke, bak pisau, ambil pisau. Bila pernah larilah kita. Kita hanya berpunjangka. Lautan api sanggup kurenangi. Apa maksud dia? Pertama kita kata lautan api. Memang tak ada pun lautan api. Kalau ada pula sanggup kurenangi, berani? Tak. Ini kan bahasa orang bercinta. Apa maksudnya lautan api sanggup kurenangi? Maknanya ialah apa saja demi engkau aku sanggup berkorban. Itu maknanya. Berbeza. Aku lebih rela ditikam pisau setajam apa pun, tetapi jangan kau tikam aku dengan cintamu. Wah, itu kalau guna ayat tu waktu kat universiti dulu tu ramai ikut tu. Ramai ikut tu. Itu bahasa-bahasa orang berpujangga lah. Kalau di segi agama ni orang sufi. Kalau di segi dua bahasa pustaka tu orang bahasa lah kata. Baik, cuba kita lihat catatannya 70. Penentuan iradah Allah Ta'ala terhadap segala mungkin adalah atas cara berlawanan. Misalnya Nabi Muhammad SAW ditentukan akan ada, tenafilah tiada. Nabi itu memang ditentukan, dikhususkan untuk ada. Maka ianya menafikan ketiadaan. Lawannya bersifat alim, warna, kemerah-merahan, maka tiada bersifat dengan lainnya. Dilahirkan pada tahun gajah, hari Isnin. Walaupun tentang ni ada khilaf lah lahirnya tu. Bulan Rabiul Awal, tidaklah masa yang lain. Di negeri Mekah, tenafiah tempat-tempat yang lain. Di hadapan Siti Maryam, tidaklah di pihak yang lain. Sederhana tinggi, tidaklah sekadar-kadar yang lain. Tidak tinggi, tidak rendah. Itu kan
telah pun ditentukan atas kehendak Allah Ta'ala itu ditentukan, maka ternafikah tempatnya, masanya, kadarnya dan sebagainya. Dia faham daripada kenyataan di atas tidaklah menentukan pada kedua-dua pihak yang berlawanan serentak. Misalnya ditentukan akan ada dan tiada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di negeri Mekah dan Madinah, tak mungkin berlaku begitu, ya. Maka mustahil kerana tiap-tiap mungkin yang ditentukan yang dikehendaki Allah Ta'ala adalah berlawanan yang mutaqabilat. Fahamilah baik-baik, ya. Fahamilah baik-baik. Begitu juga datangnya syaitan kepada Nabi Allah Idris. Dia tanya, boleh tak Allah Ta'ala masukkan unta di dalam lubang jarum? Kita nak jawab tu macam mana tu? Pertama, soalan ini soalan yang memang nak menduga lah. Boleh tak Allah Ta'ala masukkan unta dalam lubang jarum? Waktu tu Nabi Idris sedang menjahit baju. Nak tengok tak unta masuk? Amir dekat sikit dengan aku. Dekat-dekat dia pun tengah jahit tu, dia cocok mata syaitan tu. Kan dah masuk, kata. Kan dah masuk, larilah syaitan tu. Nak ceritakan bahawa soalan itu bid'ah. Tidak ada zaman sahabat tabi'in tu menanya soalan seperti itu, melainkan syaitan saja. Jadi kalau ada orang bertanya, boleh tak Allah Ta'ala, mungkin kalau otak kita berfikir boleh masuk. Cara macam mana? Pertama, Allah kecilkan unta tu masuk lubang jarum, ataupun Allah besar ke lubang jarum, masuklah unta tu. Otak akan berfikir begitu tu. Padahal Allah Ta'ala itu tidak membuat sesuatu dan perkara yang mustahil. Mustahil pada akal. Akal kita macam mana? Boleh tak masuk unta dalam lubang jarum? Tak boleh. Mesti itu Allah tidak buat pekerjaan seperti itu. Kesimpulannya, iradah ialah sifat yang qadim lagi azali, sedia kala, yang berdiri pada zat Tuhan, yang ada pada zat Tuhan. Dengannya lah Tuhan menentukan segala sesuatu perkara yang harus. Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah yang menghendaki, dan juga Allah yang menghendaki, wa yakhtar, dan dia juga yang memilih. Ai wa yurid, dia yang menghendaki. Maka kepercayaan orang Islam atas sifat iradah, iaitu beriktikad serta percaya yang putus segala hal yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku atau tidak berlaku pada setiap detik adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Seperti rezeki. Ni kita bila tauhid ni ya. Bila tauhid ni kena akidah tu lah pegangan kita tu. Jadi Allah dah rezekikan kita berapa banyak, banyak tu lah. Jodoh kita satu, nak macam mana? Satu lah. Sama jawapannya. Jodoh satu, Ustaz nak buat macam mana? Ustaz pun kata, saya jodoh 3, nak buat macam mana? Gitulah jawapan dia. Kalau Ustaz kata, kenapa kahwin lagi bang? Nak buat macam mana? Itu jawapan dia. Yalah. Kenapa kahwin lagi bang? Ni nak buat macam mana? Selang 4-5 tahun, awak kahwin lagi bang? Ni nak buat macam mana? Pusing belakang, batu lesung pun sampai. Aduh. Nah. Bang, nak buat macam mana? Dah nasihat awak bang kena batu lesung pagi ni. Inilah. Suami pun kena kata, nak buat macam mana? Singa ada. Rezeki, umur, baik, jahat, kaya, miskin, gerak dan diam dan sebagainya. Semua dah tersiap dah atas kehendak Allah Ta'ala. Tak ada pun rezeki datang tanpa kehendak Allah Ta'ala. Tak ada. Kesemuanya adalah kehendak Tuhan. Ini dikarenakan
setiap perkara yang dijadikan oleh Tuhan yang bersifat kudrah, berkuasa, adalah muafakat dengan penentuan-penentuan iradah Tuhan. Jadi kuasa Allah Ta'ala tu muafakat dengan kehendak Tuhan. Allah nak macam mana, maka terjadilah kuasa Allah Ta'ala. Ya. Tetapi mesti diingat munasabah dahulu dan kemudian di antara takluk iradah dan kudrat hanyalah pada takluk akal sahaja. Bicara-bicara takluk ni, bicara takluk akalnya. Ini bahasa akal. Ta'akul akal ni bahasa akal sahaja. Bukanlah pada sebenarnya begitu, kerana dahulu dan kemudian adalah baharu dan hakikat urusan ta'aluk sifat-sifat Allah Ta'ala tidak diketahui oleh seseorang padanya, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Jadi kita tak tahu apa yang nak berlaku, apa yang bertakluk berkait dengan kedudukan sebenarnya kehidupan ini di luar batasan kita untuk memahaminya, untuk mengetahuinya. Sebab itu semua atas urusan Allah, atas ilmu Allah lah, yang dialah yang maha mengetahui. Kita sebagai hamba ni hanya terima sajalah. Kalau kita faham betul-betul, kita hamba ini terima sahaja, bukan atas kehendak dan kuasa kita. Kita hanya bercakap saja, saya berusaha, itu bahasa sesama manusia. Tetapi sebenarnya yang kita usaha itu pun atas kehendak Allah Ta'ala. Kita hanya guna bahasa kita dalam targhib dan bagi motivasi. Kita kena usaha ajak orang berdakwah, ajak orang ke masjid, ke surau. Sedangkan yang kita cakap nak ajak orang ke masjid, ke surau ni pun, itu pun kehendak Allah Ta'ala juga. Jadi kita perlu ada penapian. Dia begini, kita ada guna bahasa manusia, guna bahasa ketuhanan. Bahasa bahasa hamba dan bahasa Tuhan. Kalau bahasa Tuhan tu kul, katakan Muhammad, kullu min indillah, setiap sesuatu daripada Allah Ta'ala, selesai. Tapi kalau bahasa semua manusia, ada usaha, ada ikhtiar, ada doa, ada pujuk rayu dan sebagainya. Ada pun anak kita tak berubah, dah pujuk rayu dah. Kita pula kena scammer dengan dia. Kita ni tengok gelagat dia tu, kita pun anak dah bujang dah, sekolah menengah, nak naik basikal lagi ke? Basikal dia bakul pula tu. Tak ada lah kata. Tak nak lah yang kata. Kenapa? Tak apalah, saya sanggup jalan kaki lah, senaman. Padahal mengajuk tu. Mak dah jalan jauh, mak dia panggil, duit kocik ni tak ambil lagi ke? Tak apalah mak, saya puasa lagi ni. Itu mengajuk tu sebenarnya tu. Ayah pun hujung bulan pun beli motor. Beli motor. Motor baru lah beli. Tak adalah beli second hand, tak nak second hand. Motor baru lah. Sebab apa? Budak perempuan pun mulutnya jahat juga. Second hand je motor. Tu tak nak tahan tu. Jadi belilah motor baru. Macam mana? Dah faham tu tak apalah. Macam mana kita ni? Terimalah. Kita ni, orang ramai berkata, bukan secara psikologi lah. Memang kita ini, kalau hati kita riang, kita sentiasa nampak muda. Yelah, muda selalu. Tenang, senyum. Kan? Orang seperti sebenarnya wajah dia cerah sebab hati dia itu. Hati cerah, tenang. Tetapi orang yang sibuk hatinya, gelisah, walaupun muda tapi nampak tua. Kebimbangan, kerisauan itu diterjemahkan dalam dia pada wajahnya. Cuma tengok duda-duda tu, nampak macam tua sangat nampaknya. Tetapi bila dah kahwin baru tu, senyum, nampak muda. Haji nampak muda je sekarang dia. Senyap-senyap, kahwin dah rupanya. Sebenarnya dalam kitab fiqh mengenai tentang bab nikah kahwin itu sebut perkara ni. Seseorang itu akan nampak muda apabila dia nikah baru. Kahwin pula tu, kahwin muda pula tu, yang muda pula tu. Memang nampak muda lah. Bukan cakap dah, dalam kitab sebut begitu tu. Sebab itu Nabi sahabat beritahu pada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah bernikah
nikah janda ke dara? Kata janda. Kenapa tak ambil yang dara? Kerana ia akan menguatkan kamu dan nampak muda lagi lah. Hati cerah. Kerana kalau yang muda, kamu boleh bermain-main dengannya. Tapi ya Rasulullah, aku ada anak yang ramai. Maka aku pilih janda. Kalau begitu afdal lah. Kita ada anak kita kecil-kecil lagi, maka janda itu mempunyai pengalaman dalam menjaga anak. Kalau yang muda-muda ni, dia bergaduh pula dengan anak kita. Menangis. Kenapa menangis? Tu adik tu buat kita. Awak jagalah anak saya. Tapi kenapa bergaduh dengan anak saya pula itu? Kan? Rupa mengajuk juga. Tak jadi tu. Ceritalah ni. Cerita sajalah. Macam mana? Itulah sesuatu yang ada. Ilmun. Mengetahui. Mustahil Allah Ta'ala bersifat jahlun. Iaitu tidak mengetahui. Mustahil. Maksudnya mengetahui Allah Ta'ala dengan makna nyata dan terang. Meliputi sesuatu. Tiap-tiap sesuatu. Tanpa tersembunyi. Sesuatu sama ada perkara itu perkara yang ada ataupun tiada. Allah mengetahui sesuatu yang ada dan Allah juga mengetahui sesuatu yang tak akan ada. Kesemuanya adalah nyata pada pengetahuan Allah Ta'ala. Walau bagaimanapun keadaan sekalipun akal tidak membenarkan ada ataupun tiada sesuatu perkara tanpa pengetahuannya. Dia tidak ada sesuatu yang Allah tidak mengetahuinya. Jadi kalau bawah kapet kita ni ada berapa banyak abuk, Allah yang menciptanya dia tahu berapa bilangannya. Ni abuk kapet di surau Al-Jalil ni. Belum lagi kapet di surau Al-Jalal. Kena pula Al-Jamil lagi. Tu. Dan sebagainya. Berapa daun yang gugur di hutan. Berapa butiran pasir di lautan, di sungai, di planet-planet sebagainya. Allah yang menciptanya, maka dia maha mengetahui. Jangan kita ragu-ragu tentang pengetahuan Allah Ta'ala. Akan datang kita sambung bab ilmu ni. Saya ulang sebenarnya. Ingat tanda situ bahawa bab ilmu kita sambung balik. Cuma saya nak terapkan sebab tidak mau menyimpan lama lah. Nak tunggu habis semua baru nak cerita. Dalam kita ibadat ini, saya nak ajak supaya bagaimana tauhid itu diterapkan dalam solat dan kehidupan. Tadi kita bicara tentang ilmiah saja. Bicara tentang ilmiah saja. Dalil, hujah, sebagainya. Itu pun di kalangan ahli sunnah wal jamaah pun bertikam lidah juga tu sesama mereka tu. Bermakna ada masalah lah tu. Baik. Kita apabila beribadat, so tentu kita perlu fokuskan kepada Allah. Maka hati kita ini dalam ibadat, tujuan dan pandangan. Tujuannya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu hunafa. Tidak mereka itu diperintahkan melainkan beribadat memandang Allah. Beribadat kerana Allah. Tujuan. Pandangan anta'budullah ka'annaka tara. Kamu sembah Allah Ta'ala seolah-olah engkau memandangnya. Maka hati ini hanya tujuan untuk itu saja, untuk Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kuhadapkan wajahku, wajah mana? Wajah hati ini kepada Fatir pencipta langit dan bumi. Fatir pencipta yang mencipta yang penuh keunikan, kesenian. Inna solati, maka ibadat kita ini betulkan tujuan, betulkan pandangan dalam solat.
wa nusuki, dan segala ibadat kita, wa mahyaya, hidup kita, wa mamati, lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam. Jadi kita nak terapkan tauhid sifat 20 ini di dalam solat kita dan kehidupan. Kenapa sebut solat? Kerana solat mewakili segala amalan. Tuan-tuan, apabila melihat saya berdiri ini, nampak tak sifat hidup ada kepada saya? Nampak? Baik. Saya bila nak beramal ini, nak solat ni, perlu ada ilmu kan? Dan saya tahu rukun, syarat, kan? Kemudian, bila saya nak turun, mesti kehendak. Sebab itu dalam hukum fiqh ini, nak rokok sujud itu, mesti dengan kehendak. Bukan Nah, kalau budak berlari, terlanggar badan kita, kita pun nak terjatuh dah. Rokok teruslah. Tak sah rokok tu. Kita kena bangun balik, kemudian rokok. Kalaulah kita sujud, budak-budak memang mengecun, terkejut, kita pun terbangun. Maka kita kena apa? Kena sujud kembali. Sebab terbangun tu tak dikira tu. Sujud kembali, kemudian kita pun bangun dengan kehendak kita. Maka bila kita bergerak tu memang itu ada kehendak tu. Dah kata bergerak, bangun, berkuasa ke tidak? Berkuasalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca dan kita mendengar. Kan sifat mendengar dan sifat membaca tu, sifat kalam dan sifat sama. Dan mata kita sunat pandang tempat sujud, maka ada sifat sama tu, ada sifat basar, melihat. Baik. Secara hakikatnya, secara syariat, secara zahir, nampak macam kita bersifat. Mata melihat, telinga mendengar, lidah berkata-kata. Nah, secara zahirnya. Tetapi secara hakikatnya, adakah kita bersifat? Kita tidak bersifat. Nah, buktinya apa? Apabila depan mata kita ini ada mayat yang terbujur kaku, waktu mati, baru mati 2 minit lepas. Waktu mati itu mata masih ada lagi tak? Ada. Boleh melihat? Tak melihat dah tu. Iyalah. Hakikatnya itulah kita sebenarnya tu. Ada telinga, boleh mendengar. Ada lidah. Badan sadu main gym tu, meninggal. Ada kekuatan situ? Tak ada. Pergilah ke pasar, tak nak pergi tu. Gerak tak boleh, kuasa tak ada, kehendak tak ada, semua tak ada. Ada hidup lagi situ? Tak ada hidup dah. Bermakna fahamlah kita tidak bersifat. Sejak bila kita tak bersifat? Sejak kita ciptakan memang kita tidak bersifat. Habis itu yang boleh berkata-kata, melihat, bergerak-gerak ni macam mana? Nampak hidup. Kita ini diperhidupkan daripada yang maha hidup. Diperhidupkan oleh yang maha hidup. Kita tahu tentang hukum, syarat rukun sembahyang ini. Kita tahu apa kita nak buat. Kita ini diperilmukan daripada yang maha ambil ilmu. Kita membaca, kita ini dipertuturkan, diperkalamkan oleh yang maha berkata-kata. Kita mendengar apa yang kita baca, kita ini diperdengarkan daripada yang oleh yang maha mendengar. Nampak macam boleh bergerak, berkuasa. Kita ini diperkuasakan. Akhirnya fahamnya kita ini diperkuasakan, diperkehendakkan, diperilmukan, diperhidupkan, diperdengarkan, dipertuturkan, diperlihatkan daripada yang melihat, yang hidup, yang berkuasa. Jadi nafikan diri kita, tiada. Jadi apabila kita nafikan ketiadaan itu, maka sekarang kita fokus kepada siapa sekarang ni? Wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ard. Daurah saya baru-baru ni di IPK Syekh Alam,
Kemudian hari Khamis, lepas tu hari Jumaat lepas semalam mengajar pula di Masjid Subang Jaya. Jadi ada seorang muslimah tu dia ikut pengajian saya. Dia nak cerita pengalaman dia. Setelah mindset ni diperbetulkan dengan pengajian tauhid ini, Allah mungkin kurniakan dia satu feeling dalam ibadat setelah dibawa sifat 20 dan menghayati sifat 20 dalam solatnya itu. Dia nak sembahyang asar di masjid. Jadi adalah orang bawa anak, budak-budak katakan, tahu-tahulah. Habis dia sembahyang tu budak-budak berlari-lari depan mata dia. Tetapi dia tidak terasa terganggu pun dengan budak-budak berlari itu. Kerana apa? Kita bergerak, siapa gerakkan? Kendak siapa? Kuasa-kuasa siapa? Budak-budak berlari itu kendak siapa? Kuasa-kuasa siapa? Justru itu dia hanya menghayati Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia tak terganggu dia. Ni kita ni mungkin kalau budak berlari tu marah-marah tu. Itulah suruh datang surau mengaji, ustaz mengajar tak nak ikut. Dah ustaz kata dah tak boleh nak bawa budak-budak tu. Budak-budak memang gaduh dia kat sana. Kena mengganggu jemaah dia. Ini lepas ni kena bawa dalam mesyuarat ni. Orang tak faham. Jadi kita masih, itu solat kita tu. Orang sufi tu tak ada buat hal pun. Allahu Akbar. Sahabat bangunan runtuh pun tak apa kan? Runtuhlah nak macam mana pun. Apa hal? Bermakna kalau orang seperti semayang bom meletup pun tumbung. Dia hanya menghayati semua ni perbuatan Allah, kehendak Allah, kuasa Allah, hidup Allah. Boleh katakan solat sebenarnya solat. Nah, tidak menghiraukan apa yang berlaku. Imam baca panjang, panjanglah. Imam baca pendek, tak komplain. Kita imam panjang sangat imam. Pendek, aku pun tahu surah tu. Ada dia poin nak berbisik-bisik dalam hati itu. Itu tandanya kita lalai. Baiklah. Petang semalam nak gantung gambar frame. Cik hammer tak jumpa. Ambil apa agak-agak? Pandai. Makna ada pengalaman tu. Ambil lesung batu. Kan? Lesung batu. Lepas tu pagi tadi, isterinya pula nak buat, nak tumbuk sambal apa semua, buat tumis apa semua. Marahlah, awak ni dah mana simpan? Saya lupa macam mana. Nantilah saya carilah. Membebellah isteri tu. Waktu sembahyang zuhur, datang batu lesung tu. Ingat dah solat. Oh, bawa meja. Sebab takut cucu main, kan? Tempah jatuh kena kaki, menangis nanti. Simpan bawah meja. Ingat tu. Dah sembahyang lah kita ni. Tengah sembahyang zuhur ni. Datang batu lesung tu memang tu. Itu batu lesung. Itu kerani yang pakai skirt baru masuk 2 minggu lepas pun datang juga. Datang juga tu. Semua masuk tu. Jadi yang masuk dalam solat itu boleh tempih tak? Tak boleh, dia mendatang sendiri kan. Datang tanpa dijemput. Jadi kita kata di sini, tidak berdosa kalau tak khusyuk. Tak berdosa kalau tak khusyuk. Tetapi berdosa jika tidak berusaha untuk khusyuk. Orang yang tidak berusaha untuk khusyuk itu bermakna dia rela untuk terus dalam kelalaian. Dan arti kata lain, dia bersedia untuk meninggalkan Allah. Dosanya di situlah. Jadi kita kena usaha bagaimana untuk khusyuk. Aqimis solat li dzikri, dirikan solat untuk ingat aku. Tapi kita tu datang batu lesung, dilayankan pula batu lesung tu. Allah, ini baru jumpa kat sini pula batu lesung tu. Ini kan tak beri batu lesung, dia membibil. Dah beri nanti pun kena bibil juga. Apa aku nak jawab tak tahulah. Hei, terus lalai lah tu, lara. Baik, tip dia macam mana? Pulangkan balik pada Allah. Batu lesung tu pulangkan balik pada Allah.
Kita kalau khusyuk ingat Allah. Kan Allah yang menciptakan segalanya kan, betul? Batu lesung, ingatan batu lesung datang itu, siapa yang datangkan? Allah juga. Pulangkan balik pada Allah. Bila kita pulang, engkau juga yang ingatkan aku batu lesung ini. Waktu kita kata Allah tu yang mendatangkan batu lesung dalam solat kita tu, itu ingat Allah ke tidak? Ingatlah tu. Itu cara kita pulangkan balik. Jangan hanyut terus, jangan layan terus tu. Allah batu lesung pula. Macam mana boleh lupa ni? Tak apalah, nanti aku cari besok nantilah. Nanti. Lepas tu datang pula kerani tu, nyambung masuk tu, kata, "Hai, dah kahwin ke belum dia ni?" Kata. Nak cuba-cuba tanya juga lah, kata. Itu kita layan terus kan? Hanyutlah kita tu. Sebab tu kita dah tauhid ni, kul, katakan Muhammad, kullum min indillah, setiap satu daripada Allah Ta'ala. Teringat apa pun, kembalikan balik pada Allah. Selamatlah solat kita tu. Baik, itu dalam solat. Dan kehidupan seharian, begitulah umpamanya. Dia bawalah hakikat solat tu dalam solat, hakikat kekhusyukan kita dalam solat, keluar solat. Jadi praktikal dia tu di situlah. Terusan hidup kita ni. Di sepanjang hidup kita tu, nafas turun naik, wajah tu, wajah hilal ni sama tu, bukan dalam solat saja. Bawa dalam solat tu, keluar solat tu. Batu menunjuk akhlak. Solat seperti inilah yang dikatakan inna salatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sungguh solat itu mencegah fahsyak dan munkar. Mula berubah diri kita, keyakinan kita. Lepas-lepas tak ada ruang nak marah orang dah. Sebab apa? Sebab ya semua kena Allah Ta'ala jugalah. Syarak je pun, anak-anak umur 7 tahun jadikan sebagai hamba, jadikan sebagai raja. Buat macam mana nak apa, beri je. 7 tahun tak berakal lagi. Anak 8 tahun ke 14 tahun, fasa kedua, jadikan dia sebagai hamba. Jangan buat begitu, rotan nanti. Cepat mengaji, solat bila nak solat dia, cepat gitu. Buku dah baca ke belum? Sekolah cepat. Gitu. Tiba-tiba anak yang sudah umur 15 ke 21, jadikan sebagai kawan, teman, ajak berbincang. Tetapi kadang kita ni emosi tak terkawal. Anak yang dah 15 tu, dia tu kat sekolah tu pegang sekolah tau. Sekolah tu dia pegang. Semua tabik dia dengan Abang Long. Abang Long sekolah tu, dia main tu. Tiba kita nak suruh dia solat gini, syarah panjang kan. Ambil balik jurus. Agak berkesan dah. Tak kesan. Di kali itu, kawallah emosi kita, pandanglah wajah tu, wajhil ladzi fatas samawati wal ard, atas itulah engkau ya Allah, baik pun engkau ya Allah, buruk pun engkau ya Allah. Kita hanya nasihat baik-baik, doakan malam hari, selesai. Tak ada nak tak telinga rotan-rotan, tak ada, memang tak ada dah. Had nak rotan ni 10 ke 14 saja. 10 rotan, 14, itu tempoh rotan. Lepas tu dah kena buat kawan dah. Bila dah lepas 21 ke atas, dah selesai fasa ketiga, wahai anakku, depan kau syurga dan neraka, engkau pilihlah sendiri. Kita hanya nasihat, doa, selesai. Bukan kuasa kita nak ubah anak kita, tak mampu dah kita ni. Nasihat baik-baik, tegur baik-baik, doa. Kadang-kadang mereka dah besar, tak perlu memanjangkan lidah kita dalam berbicara, cukup body language saja. Masuk saja azan, kita pun ambil wuduk kan, sing-sing baju dah, ambil wuduk, lepas tu lalu depan dia ambil kopiah, tutup. Dia faham tak kita nak pergi mana? Dia faham. Dalam hati kita doakan. Nak tegur-tegur sangat pun tak boleh. Kadang-kadang melenting budak-budak ni. Cakap baik-baik, kita beri hadiah, hadiah yang ambil, tapi tak ikut juga. Tak skema nama dia tu. Akhirnya hati kita ni pun tenang je lah dengan apa pun kejadian yang berlaku ni. Beras pun dah disuruk-suruk. Yelah, tak usah cerita apa lagi dah, memang itu dah takdir begitu. Dah akhir zaman. Akhir zaman. Jadi tauhid ini, kalau belajar tauhid ni aman. Saya mengajar makcik-makcik ni sampai kata, kalau dah tahulah perkara ini, bersyara ini,
Sudah tentu tidak bercerai dengan suami. Ada nak menangis pula tu. Sebab apa? Mengenangkan suami dah meninggal, tak dapat nak tunaikan hak. Mungkin dulu kuat melawan tu. Kuat melawan tu. Mungkinlah kat sana. Sebab nampak air muka tu nampak macam menyesal kata. Padahal jodoh kita itu memang Allah yang jodohkan. Maka pilihan Allah, pilihan terbaik. Memang pilihan sebab dia yang maha bijaksana. Dengan ilmu dan bijaksana lah dia memilih jodoh kita tu. Tak ada lagi nak kata dah, oh silap pilih, mana silap pilih, tak ada lah. Allah tadi kan sifat kehendak iradah kan. Maka dia buat satu perkara itu atas kehendak dia, dengan ilmunya, dengan bijaksananya, dengan penuh hikmah. Tak ada kata tersalah pilih. Mana ada tersalah pilih? Tak mungkin tersalah. Memang Allah buat atas kehendak dan kuasa dia, ilmu dia mengetahui. Ini kita dah anak dah 7 orang dah, isteri masih mengeluh lagi. Menyesal saya kahwin dengan awak bang. Tapi anak belakang 7 orang. Itu menyesal 7 orang tu. Kalau tak menyesal 14 orang. Sebab itulah dalam hadis menyebutkan ramai orang perempuan itu masuk neraka kerana sedikit bersyukur dan banyak mengeluh. Sedikit bersyukur, banyak mengeluh. Dan tuan-tuan jangan lupa, apabila tuan-tuan keluar dari rumah, di atas bumbung itu dah memang ada syaitan yang duduk di atas bumbung rumah kita. Kita keluar, dia masuk rumah kita. Cek. Tu kadang-kadang berubah dah. Kadang-kadang depan kita okey-okey saja. Balik kita keluar, teng. Kok habis luahkan perasaan dia tu. Di orang perempuan itu hidupnya dengan emosi. Orang lelaki Allah beri akal. Jadi akal kita jangan terpengaruh dengan emosi perempuan. Jangan terpengaruh. Sedangkan dia tu memang dibisik oleh syaitan. Sebab tu isteri kita kalau tidak ada azkar, wirid harian pagi petang tu, dia tak ada benteng. Terus mendengar bisikan-bisikan tu menyebabkan emosinya tak menentu. Maka dia akan luahkan. Memang Allah Ta'ala beri kelebihan perempuan tu pada lidah. Lidah dia berterusan. Selepas dia marah anak, kita masuk, kita pula kena marah. Dia akan luah. Sebab apa? Itu satu terapi untuk diri dia. Terapi dia, luahkan. Luahkan. Tetapi masalahnya pula, kita dengar, kita telan. Sebab tu mati cepat. Mati cepat. Suami pun nampak tua cepat, mati cepat, sakit macam-macam datang. Dah 40-50 macam-macam penyakit datang. Sebab kita pendam. Perempuan lepaskan. Sebab tu banyak janda daripada duda. Hanya sebagai sebab nak jadikan membenarkan apa yang Nabi sabdakan. Akan tiba satu zaman nanti nisbah 1:40. Perempuan 40 orang, lelaki seorang. Sekarang dah tengok macam mana. Di pejabat kerajaan, ramainya staf mana? Perempuan. Kalau kuliah saya duha tu, perempuan. Lelaki waktu duha semua datang head. Semua datang head. Tak datang surau, tak datang masjid. Jadi tak dapat tidak, memang kena hidup bertauhid. Jadi kalau kata tip nak tenang, nak apa semua, tak ada, belajar kembali ke kenal Allah. Akhirnya solat dikira, dirikan solat untuk ingat aku. Soalannya, macam mana nak ingat, kenal pun tidak. Tuan-tuan mungkin ingat lagi guru ngajar matematik dulu, ngajar mukadam. Sebab apa boleh ingat sekarang? Sebab pernah bertemu, pernah kenal. Tapi kalau guru lain di sekolah lain, macam mana nak kenal, macam mana nak ingat, kenal pun tidak. Begitu juga akhirnya solat dikira, dirikan solat untuk ingat aku. Kalau nak ingat macam mana, kenal pun tidak. Kalau tak belajar ilmu tauhid, macam mana nak kenal? Adakah alif tu Allah? Bukan. Lam tu Allah? Bukan. Ha tu bukan. Tulisan? Bukan. Lafaz Allah? Bukan. Allah yang mana kita sembah? Yang kita sembah itulah Tuhan yang memiliki zat yang wajib wujud.
yang mempunyai segala sifat kesempurnaan yang namanya Allah. Ya? Tapi kalau di luar sana, tuan-tuan jangan cakap, salah tu, kita bukan sembah Allah, terkejut orang ni buatnya. Nah, kita bicara majlis ilmu ni, kita menghuraikan. Nah, yang kita sembah itulah zat yang wajib wujud, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, dan tidak tahu pada hakikat sebenarnya sifat macam mana, zat macam mana, di luar batasan akal kita, yang bernama Allah. Tetapi di luar sana, sembah siapa? Sembah Allah, cukup. Malah kalau kita kata kita bukan sembah Allah, bukan sembah kalimah Allah, kata-kata seperti ini di luar sana hukumnya haram dan biadab. Macam majlis ilmu kita kata baik buruk datang daripada Allah. Di luar sana kita kata pada budak-budak tu baik daripada Allah, buruk itu daripada kamu sendiri. Kalau kita kata semua daripada Allah Ta'ala, betul Pak Cik, saya suka Pak Cik cakap begitu. Saya buat maksiat pun bukan kehendak saya, tapi kehendak Allah Ta'ala juga. Macam Pak Cik cakap tu lah. Dia kita punya poin tu menyokong dia lagi buat maksiat dan mungkar. Jadi di luar sana kita kata baik daripada Allah, buruk daripada kamu. Sebab itu sama kan kalau dah mengajar kan. Tuan-tuan mulia, cukup sekadar ini saja kuliah kita pada pagi ini. Baik itu datang daripada Allah Ta'ala, buruk daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf, minta ampun daripada Allah Ta'ala, maaf pada tuan-tuan jika ada tersalah bahasa dan kasar. Padahal hakikat sebenarnya tersalah terlancur lidah pun kehendak Allah Ta'ala juga. Tapi inilah dia panggil bahasa beradab dengan Allah. Bahasa beradabnya apa? Baik datang daripada Allah, buruk daripada kelemahan saya sendiri. Mana petikan Qurannya, wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Sakit aku, sembuh dia. Kan begitu? Itu bukti bahawa kita kena jaga adab. Namun secara hakikatnya baik buruk memang daripada Allah. Jangan kita kata tak daripada kita, tidak, bukan, tapi daripada Allah. Wallahu a'lam. Insyaallah sambung lagi pada akan datang bab ilmu mengetahui. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Allahumma arhamka warzuqna ittiba